Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, saya Dr. Abdul Ghani bin Jalil daripada SMK Bukit Payung dan merupakan guru cemerlang Bahasa Melayu. Baiklah, pada hari ini saya akan membuat perkongsian idea inovasi yang bertajuk Kad Tekad Janji Temu 2 dalam 1. Saya mulakan dengan pendahuluan. Kurikulum Standard Sekolah Menengah KSSM yang dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2017 menggantikan kurikulum bersepadu Sekolah Menengah KPSM yang telah dilaksanakan sejak tahun 1989 bagi memenuhi hasrat terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025. Selaras dengan perubahan, Lembaga Peperiksaan telah mengadakan perekaan bentuk format pentaksiran berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran DSKP yang telah dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum BPK. Baiklah. Ini merupakan kad tekad janji temu 2 dalam 1. Tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat kad tekad janji temu di skrin komputer. Baik. Di sini kad tekad janji temu untuk tingkatan 5 dan di sini merupakan kad tekad janji temu 2 dalam 1 tingkatan 4. Baiklah, saya akan menerangkan sedikit kandungan yang terdapat dalam kad tekad ini. Baiklah, dalam kad tekad ini terdapat 2 bahagian. Pertama, yang tulisan yang berwarna kuning ini merupakan tarikh janji temu akan datang KSSM. Baiklah, saya terangkan dulu bahagian ini. Baik, dalam bahagian ini terdapat bilangan. Bilangan ini menunjukkan bahawa kekerapan berjumpa dengan guru. Kemudian yang kedua, rawatan. Rawatan ini merupakan ialah masalah yang dialami oleh setiap murid. Kemudian di kotak yang ketiga ataupun bahagian yang ketiga, tarikh, dan di ruangan di hujungnya ialah skala. Skala terdiri daripada 1, 2, 3, 4 dan 5. Setiap skala ini mempunyai skala rawatan. Contoh, skala 1, skala 1 menunjukkan gagal, manakala skala 2 menunjukkan skala 2 lulus, skala 3 menunjukkan baik, skala 4 kepujian dan skala 5 cemerlang. Baiklah, saya terangkan dulu satu. Baik. Contohnya, murid A mempunyai masalah dalam karangan A. Jadi, guru kelas tersebut boleh membuat temujanji dengan meletakkan tarikh bila untuk dibuatnya tarikh janji temu. Baiklah, contoh, andai kata murid A itu masih lagi tidak boleh menguasai karangan A dan murid tersebut hanya mendapat skala rawatan 1 iaitu gagal sebelum mendapat rawatan. Jadi, guru tersebut kena tulis tarikh bila tarikh janji temu murid tersebut untuk murid tersebut berjumpa dengan guru. Contoh, pada hari ini andai kata 4 hari bulan, 4 hari bulan, guru dia kena bagi tarikh
kebesokan harinya, iaitu 5 hari bulan. 5 hari bulan, guru kena tulis di sini tarikh 5 hari bulan. 5 hari bulan 5. Kemudian pastikan masa. Untuk program, untuk menggunakan kad tekad janji temu ini, okey, boleh buat pada awal pagi sebelum sesi PDPC, ataupun boleh buat janji temu masa rehat ataupun selepas sesi PDPC. Okey, itu untuk bahagian yang pertama, tarikh janji temu. Baiklah, kemudian untuk di sini pula ialah di SKP tingkatan 5 pemetaan PDPC untuk PBD. Untuk makluman semua, tahun ini semua murid daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5 wajib menjalankan PBD, iaitu pentaksiran bilik darjah mengikut kemahiran. Mengikut kemahiran. Kemahiran pertama iaitu kemahiran mendengar dan bertutur. Kedua, kemahiran menulis. Ketiga, kemahiran membaca. Keempat, aspek seni bahasa. Dan kelima, aspek tata bahasa. Jadi di sininya ialah yang berwarna merah, kuning, hijau, ini menunjukkan kemahiran-kemahiran yang wajib murid kuasai, untuk melayakkan murid mendapat TP. Apa itu TP? TP itu ialah tahap prestasi. Untuk makluman semua murid wajib mendapat sekurang-kurangnya TP 3. TP 3. Andai kata murid itu mendapat TP 1 ataupun TP 2, guru tersebut kena menjalankan semula PBD. Baik, selain pada merekod PBD, di dalam ini juga ada kemahiran-kemahiran yang saya jelaskan tadi. Ada 5 kemahiran yang perlu dicatatkan di ruangan ini. Siapa yang perlu catatkan ruang ini ialah guru bahasa Melayu. Jadi apabila guru mencatat dalam ruangan ini, maksudnya guru dapat mengenal pasti bahawa muridnya sudah melaksanakan PBD. Selain itu juga boleh jadikan bukti apabila pemantau ataupun pihak pengurusan sekolah ingin melihat proses pelaksanaan PBD itu berjalan atau tidak di sekolah masing-masing. Selain itu juga kita boleh maklumkan kepada waris tahap anak-anak mereka, di mana tahap anak-anak mereka dalam bidang dalam KSSM ataupun dalam PBD. Kita hanya menunjukkan kad ini sahaja kepada waris atau kepada pemantau yang ingin melihat dokumentasi berkaitan dengan PBD. Baiklah. Seterusnya, idea inovasi ini timbulnya daripada masalah. Pertama ialah sebahagian murid tidak mengikuti PDPR sepenuhnya. Jadi isu ini adalah isu PDPR. Sekarang ini, selepas ini juga murid-murid akan mengikuti PDPR sepenuhnya. Selepas naik tahun Hari Raya Aidilfitri, guru terpaksa menggunakan PDPR secara dalam talian. Jadi sudah pastinya guru kena pasti tahap pencapaian murid mereka. Dengan adanya kad tekad ini, guru dapat mengenal pasti tahap pencapaian murid mereka, dan murid juga dapat mengenal pasti tahap kemampuan dirinya, dan ibu bapa juga dapat mengenal pasti tahap prestasi anak-anak mereka. Kemudian yang kedua, murid tidak faham format kemahiran KSSM. Baiklah,
untuk makluman semua, ya, saya yakin dan saya percaya bahawa semua ataupun sebahagian murid-murid tidak lagi menguasai format KSSM untuk bakal menduduki peperiksaan SPM tahun ini. Sebab apa? Sebelum ini kita menggunakan KBSM, ya. Murid-murid telah menguasai, dan tahun ini adalah tahun mencabar bagi murid-murid tingkatan 5 dan juga guru-guru yang mengajar tingkatan 5. Kerana apa? Kerana format baharunya dan juga PBD yang perlu dilaksanakan secara serentak semasa PDPR ataupun semasa PDPC dalam kelas. Kemudian masalah murid yang seterusnya ialah PBD tidak dapat dilaksanakan, ya, ekoran daripada cuti COVID-19, ya. Kebanyakan guru tidak melaksanakan PBD dengan secara teratur. Kerana apa? Mungkin PBD itu dilaksanakan semasa PDPR tetapi tidak dapat direkodkan. Mungkin kalau ada direkodkan saja, hanya sekadar di atas kertas saja untuk catatan. Akhirnya kertas itu akan hilang ke mana-mana. Apabila dirujuk, maka guru tidak boleh nak memberi jawapan yang konkret. Maka dengan adanya kad tekad PBD ini, isu-isu berkaitan dengan murid tidak mengikuti, murid tidak faham kemahiran KSSM dan PBD tidak dapat dilaksanakan, tidak akan menjadi masalah. Baiklah. Manakala untuk pasaran produk kad ini, ya, fokus kepada guru, ibu bapa, Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga boleh didapati di pasaran dalam talian seperti Lazada dan lain-lain lagi. Baik, sasaran pelanggan, ya, kan ini sesuai, ya, untuk digunakan di sekolah menengah, di setiap negeri, JPN Kedah, JPN mana-mana sekalipun. Kemudian di PBD, ya, PBD boleh juga boleh jadikan dia sebagai evidence ataupun sebagai bahan, ya, bahan untuk memastikan proses perekodan PBD ataupun intervensi yang telah dilaksanakan di sekolah masing-masing. Kemudian guru sekolah menengah, guru bahasa wajib kena ada kad tekad ini. Kemudian yang ketiga, bukan sasaran di Kedah saja, ya, di semua negeri wajib ada kad tekad ini kerana kad tekad ini mempunyai format yang sama, KSSM, dan setiap sekolah, setiap negeri menggunakan format yang sama. Kemudian pembekal bahan bantu mengajar ataupun kedai buku juga boleh menjual kad ini. Semua murid tingkatan 4 dan 5 juga wajib kena ada kad ini, dan universiti awam, swasta ataupun waris boleh juga boleh juga dapatkan kad ini, ya. Lebih-lebih lagi waris boleh tengok tahap pencapaian anak mereka. Universiti boleh jadikan ini sebagai kajian untuk melihat keberkesanan inovasi kad tekad ini. Baiklah, seterusnya harga pasaran. Harga pasaran kad ini murah dan harganya mampu milik, iaitu sekeping kad dengan harga RM1. Dan tempoh luput kad ini tidak ada tarikh tidak ada tarikh luput, ya. Jadi setahun pelajar boleh guna kad ini, dan pastikan kad ini dijaga elok-elok oleh guru ataupun oleh waris ataupun oleh murid itu sendiri. Baik, manakala pemilik tunggal ini, kad milik ini ialah hak milik saya sendiri dan saya merupakan guru cemerlang Bahasa Melayu di SMK Bukit Payung. Sekian sahaja perkongsian idea inovasi saya, iaitu kad tekad janji temu 2 dalam 1. Sekian, terima kasih.